Kami baru saja meresmikan soft opening Martia Butik di Kingfisher. Kamu boleh datang ke sini pada hari biasa bermula jam 9 hingga jam 5 petang. Salam sejahtera, Anda kini bersama saya Ramana Aming dalam Berita Sabah edisi 13 April 2022. Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik MOU yang ditandatangani Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan PH pada 13 September tahun lalu terbukti penting dalam mencapai kestabilan politik negara. Menurut Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, tanpa perjanjian ini tidak mungkin Parlimen bersidang membahaskan rang undang-undang RUU anti lompat parti yang merupakan antara reformasi yang diperjuangkan dalam MOU. Walaupun MOU ini telah dipersoalkan, diperlekehkan dan dipersendahkan oleh beberapa pihak yang mengatakan berbagai tumahan pada pihak khususnya pihak Pakatan Harapan. Tetapi hal anti lompat parti ini adalah di antara perkara yang terkandung dalam MOU ini, di mana kita cuba mencapai satu bentuk kestabilan politik di negara ini, dan untuk mencapai kestabilan politik ini kita perlukan reformasi. Dan akta lompat parti ini adalah salah satu daripada reformasi yang kita telah perjuangkan, dan syukur tahniah hari ini kita dapat berbahas di Dewan Yang Mulia ini. Beliau berkata demikian dalam ucapan perbahasan pada sidang khas Parlimen mengenai pindaan perlembagaan RUU anti lompat parti di Dewan Rakyat pada Isnin. Sementara itu, Madius yang juga Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO mencadangkan agar perhatian sepenuhnya perlu ditumpukan kepada perlembagaan persekutuan bagi menjamin kestabilan politik di semua peringkat. Sebagai satu langkah yang terbaik, yang lebih praktikal dan sebagainya, kita tumpukan perhatian hanya kepada perlembagaan persekutuan saja pada ketika ini, dan boleh dipertingkatkan di masa akan datang. Walaupun ada kelemahan kita akui dalam beberapa perkara dalam hal ini, tetapi undang-undang ini boleh diperbaiki, diperhalusi di masa akan datang. Yang pentingnya seperti mana yang telah dinyatakan oleh rekan-rekan
yang lain sebentar tadi, pada ketika ini negara kita memang memerlukan akta ataupun undang-undang anti lompat parti supaya kita dapat menjaminkan kestabilan politik di sebuah peringkat, sama di peringkat Dewan Undangan Negeri maupun di peringkat Parlimen di Dewan Rakyat, dan saya bersetuju dengan Yang Berhormat Padang Rengas agar Dewan Negara juga dimasukkan ataupun Dalam persidangan itu, RUU berkenaan masih belum diluluskan dan perlu diperhalusi bagi mengelak timbulnya persoalan di masa hadapan. apabila kita melihat dengan rang undang-undang yang telah dibentangkan, yang ada di atas meja kita pada pagi ini, tentunya kita tidak dapat menerimanya. Sebab tidak ada perkataan anti lompat di sana. Dan seperti mana juga yang dinyatakan oleh rakan-rakan sebentar tadi bahwa dia terlalu luas. Dan apatah lagi apa dikatakan bahwa undang-undang persekutuan ini dinyatakan itu tidak ada di tangan kita. Dan sebab itu kita tidak boleh meluluskan ataupun menerima begitu saja. Syukur dan terima kasih kerana apa yang telah dibentangkan, apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Undang-Undang dalam pembentangannya telah menyatakan bahwa perkara ini akan dirujukan kepada satu jawatan kuasa pilihan khas. Program Pelan Jalinan Digital Negara Jendela iaitu 3G kepada 5G di bawah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC dilaksanakan untuk meningkatkan sambungan rangkaian internet di seluruh negara. Walaupun ramai menyokong rangkaian 5G, pelaksanaannya menimbulkan beberapa cabaran terhadap lokasi luar bandar dan kawasan pedalaman disebabkan infrastruktur 5G tidak berkesan di lokasi tersebut. Menurut Ahli Parlimen Tuaran, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, tiada jumlah menara komunikasi yang dapat menyelesaikan ketersambungan digital, melainkan perlu bertukar ke satelit. But how do we do this? How do we do this? Of course, people are talking about satellite of Elon Musk and to tap into that and things like that. Okay. Again, we need to have policy in place to regulate how community will have access to that and things like that. Madius berkata demikian ketika mengupas penerimaan rangkaian 5G di luar bandar dan kawasan pedalaman Sabah dalam webinar Anjura Wisdom Foundation baru-baru ini. Beliau berkata seperti yang dinyatakannya dalam persidangan Parlimen Dewan Rakyat, kemudahan untuk mengakses liputan dan internet merupakan perkara penting pada masa kini. Government have provided a certain amount of budget to erect those communication towers, something like 4 billion ringgit or things like that, but there is no budget to establish booster to facilitate those receiver for communication satellite. And this is where government should provide. Sementara itu, Madius turut menekankan keperluan melihat semula secara keseluruhan isu satelit komunikasi di bawah Pelan Rancangan Malaysia. I think that has to be done, and of course, it has to be addressed across ministry, federal and state to be involved. Yeah. Seterusnya, bantuan e-Pemula sebanyak RM650 termasuk voucher yang diperuntukkan oleh kerajaan secara one-off kepada belia menimbulkan kekecewaan selepas mengetahui pembelian hanya boleh dilakukan secara offline. Kebanyakan pelajar sepenuh masa yang telah menebus e-Pemula melalui platform aplikasi Shopee berputih mata setelah mengetahui wang sejumlah RM150 dalam bantuan itu tidak boleh digunakan untuk membeli barang secara dalam talian. Rata-rata di media sosial, netizen mula menzahirkan rasa tidak puas hati menjadikan e-Pemula trending di Twitter sehingga mencecah 22,000 ucapan dalam kalangan pelajar. Menurut salah seorang pengguna akaun Twitter, bantuan tersebut sepatutnya memberi kegembiraan namun sebaliknya menimbulkan kesedihan. Sementara itu, seorang lagi pelajar meluahkan perasaan bengang di Twitternya setelah baru sahaja menebus e-Pemula melalui Shopee Pay, bagaimanapun tidak boleh digunakan di platform tersebut. Dalam pada itu, tempoh pendaftaran dan tuntutan bagi bantuan tersebut akan berakhir pada 1 Jun, manakala kredit e-tunai tersebut harus dibelanjakan selewat-lewatnya pada 10 Jun 2022. Seterusnya, perkembangan COVID-19 dalam Sabah. Sabah mencatatkan angka jangkitan baru sebanyak 150 kes, iaitu meningkat sebanyak 85 kes malam berbanding Isnin.
Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kota Kinabalu melaporkan kes tertinggi iaitu 28 kes, diikuti oleh Beaufort 25 kes, Sandakan 18 kes dan Penampang 15 kes. Peratusan kes-kes sporadik simptomatik yang berpunca daripada jangkitan sporadik kekal tinggi iaitu 62.7% daripada keseluruhan kes baharu di Sabah semalam. Bagaimanapun, tiada kluster baharu yang dilaporkan setakat semalam. Sementara itu, sebanyak 145 daripada 150 kes semalam adalah dalam kategori 1 dan 2, 1 kes dalam kategori 3 dan masing-masing 2 kes dalam kategori 4 dan 5. Sekian saja berita hari ini. Saya Ramana Aming, salam hormat dan salam Ramadan.